Aku ingat aku nak bagi hadiah kat dia lah. Kasut Nike ke, kasut Adidas. Kau bagi je saiz, aku bagi hadiah. Kasut-kasut. Anytime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Guys, hari ni nak cerita tentang top carta liga pada tahun 2021 dan 2022. Tahun ni berbeza sikit sebab tahun ni kemungkinan besar ada perbezaan sikit carta. Sebab ada pesaing lebih hebat pada dulu, iaitu Chelsea, yang telah melengkapkan tim dia, iaitu tim yang baru tahun lepas yang dibeli banyak player-player muda seperti Pulisic, ada Harvard, ada striker dia yang hebat tu kan. Tapi tahun ni dia ada Lukaku. Itu yang membimbangkan empat tim besar, iaitu pertama Man City, kedua Man United, ketiga Liverpool. Ini yang membimbangkan. Tapi ada dua tim lagi yang boleh membantu top 4 ni kan, untuk merebutkan EPL Champions League punya tahta ni, nak pergi ke peringkat seterusnya. Kena duduk empat ni kan, empat tangga ni kan. Jadi membimbangkan juga lah. Tapi ada dua tim yang boleh bantu mereka, iaitu pasukan Spurs yang telah melunaskan tugas dia pada minggu lepas, iaitu menjatuhkan rejim Manchester City. Minggu ni kita nak pastikan game yang mana derby antara Arsenal dan juga Chelsea dapat memberi poin kepada Arsenal dan mengurangkan poin Chelsea untuk pergi ke peringkat seterusnya. Permulaan ni lah adalah peluang untuk top team ni dijatuhkan. Jadi luck bagi Arsenal yang mana akan berlawan awal itu adalah sebenarnya satu peluang tau. Tapi disebabkan Arsenal ni orang bimbang lah, lawan dengan Bradford pun Allah kalah, malu ke. Hui, kata kuat sangat fan-fan Arsenal ni kan, acah-acah main dengan Bradford pun kalah. Tapi tak apa, aku tak macam tu lah guys. Aku tak cerita benda-benda yang macam provokasi lah, malas aku kan. So kita cerita direct to the point lah. Okay, macam Arsenal, kita nak terus nak menunjuk ke Arsenal ni. Aku punya predict, kita punya predict, kita rasa Arsenal boleh kalahkan derby iaitu dengan Chelsea ni dan menang. Macam mana kita rungkai lah. Pertama sekali, pasukan Arsenal ni last menang cup pada tahun 2019 lah, iaitu FA Cup dan juga Charity Shield lah kan. Dan last menang EPL ni memang lama gila lah. Aku pun rasa macam malas nak provoke lah, malas nak koyakkan budak-budak Arsenal ni kan, yang sembang dia lebih kan. Inilah player dia lah kan, pernah tengok player dia, top player kan. So last menang 2003, dah 18 tahun dah, tak payah lah. Aku dah anggap korang ni bukan macam pesaing utama dah lah kan. So jangan nak yang ada fan-fan dia memang bagus, fan-fan dia knowledgeable, hebat-hebat kan. Even content ni pun aku dapat daripada fan-fan dia juga kan. Aku kaji dulu kan, punya kucing tu pun abai kan Okay, tahun ni kita nak cerita pasal Arsenal. Arsenal ni berapa nilai dia punya kewangan dari segi sudut dia, berapa besar last team dia, 537 juta dalam revenue dia lah yang telah dicapai pada tahun ni lah. Untuk tahun ni kan, antara yang boleh katakan hebat juga tapi kejatuhan dia pada Liga ni teruk lah. Tahun lepas duduk tangga teruk tu, nunggu tangga ke-8. Tahun sebelum tu tangga ke-9. Nasib baik ada FA Cup, tapi tak apa. So kita dah tahu dah pasal latar belakang dia lah kan. Kita dah faham dah latar belakang dia. Kita dah tahu Chelsea dan juga Arsenal memiliki player-player baru dan get out kan sikit lah player-player lama dia kan, yang mana yang tak boleh go, dia get out kan, nak bagi sikit duit pada kelab untuk beli player baru. Macam Arsenal, dia memerlukan banyak lubang lah guys. Depth dia tak ada lah. Depth ni Allah, kalau katakan nak main EPL, korang kena ada depth. Sebab dia main fizikal kan. Tak ada depth, tak ada dua pasukan. Depth tu maksudnya satu pasukan, dua pasukan tu kena ada lah, baru pasukan pertama tak boleh pergi, pasukan kedua boleh cover. Barulah jadi kan, barulah boleh. So tahun ni Arsenal beli Ben White, defense yang dia idam-idamkan Arsenal katanya kan, dengan harga masuk tak masuk akal. Dengar tu lepas tu ada beli, ni pembelian yang hebat lah. Aku tak tahu nak pronounce dengan betul lagi. Aku panggil dia Sambi Longkangga. Longkang pergi jalan tu kan. Lepas tu aku malas nak mention yang lain-lain lah kan. So aku mention beberapa player yang top je lah. So Chelsea dengan hebatnya, dengan gahnya membeli satu player yang paling gah lah, Lukaku, yang belum lagi boleh main lagi tu. Tengah tunggu ni, mungkin game ni pun kita tak sure dia boleh main ke tak. Tapi yang penting dia ada satu player defense baru lah. Player macam yang aku tengok je lah
kat tepi aku ni kan. Ada kan, banyak lah, semua yang ada lah kan. So yang aku pelik Chelsea ni pergi jual semua striker dia kan. Semua striker tak ada kan. Abraham dia jual dengan Oliver Giroud. Oliver apa lah, lantak lah. Aku memang sebut salah ni. Kau nak nganjing aku, nganjing lah kan. Tak ada kisah kan. Kau baca je lah, tepi tu aku dah letak fakta kan. Okey, Arsenal ni memang kita tahulah Arsenal ni, Arteta ni bermain dengan formation dengan orang kata tactical yang agak nak bermain possession football lah kan. Bukan pressing, bukan long ball, bukan crossing, lebih fokus kepada passing, iaitu dia main positioning lah. Tapi malangnya pada game yang pertama dia tu gagal menggunakan tactical tu. Okey, pada game yang pertama tu guys, agak malang untuk Chelsea. Pada perlawanan pertama, Brentford mengalahkan Arsenal dengan 2-0. Bukan 1 lah, tapi 2 tu orang rasa macam teruknya kan. Kena pula tu dengan Canos. Gol cantik gila tu hari tu kan. Tengok memang cantik. Lepas tu gol kedua pula nugget bagi kan. Lama memang macam gini lah Arsenal kena terciduk kan. Tak apalah, Arsenal relax dulu, baru game pertama kan. Tapi pada formation yang digunakan, kita tengok kan, memang nampak player-player yang bermain dekat pasukan Arsenal ni pada game pertama ni kan, bukanlah kesebelasan utama. Antara pemain-pemain yang hebat dia tak ada, iaitu Lacazette kan, Aubameyang, dan juga lagi seorang tu Bellerin. Tak ada tu kan, tak boleh dikirakan full team lagi lah kan. Jadi kemungkinan besar ini adalah peluang yang diambil oleh Brentford. Macam seperti mana yang Arsenal boleh ambil peluang ni ke atas Chelsea yang lebih banyak international team kan. Sebab itu kita kata derby kali ni Arsenal boleh beat dia. Bukannya kuat sangat kan. Dengan Lukaku pun tak boleh nak main lagi, tak reti lagi dengan taktikal baru ni kan. Jadi dia mengambil peluang ni lah, boleh dia ambil peluang. Tapi pada game tu memang Terney memang main cantik gila lah kan. Memang cantik lah Kieran Terney tu kan. Main padu lah. Kalau ada Bellerin, ada lagi 2-3 kan. Zaka pun main cantik pada game tu kan. So kalau kita tengok kan, game Chelsea pula, Chelsea memang memulas habis lah kan. Dengan banyaknya peluang-peluang dan juga gol. Yang paling best sekali Alonso main guys. Memang padu lah, memang cantik lah. Siap ada gol lagi kan. Tapi tak lupa juga yang buat gol lagi, defense yang baru beli tu. Sedap tu. Bubur sebiji gol. Pulisic dah boleh bubur gol tu. Lepas ni masuk aja lah. Kalau dah first time boleh bubur gol kan. Friendly pun cantik dia main kan. Jadi kita nak tengok kan sejauh mana kan pasukan Chelsea dengan ni boleh pergi lagi lah. Tapi kalau kita nak tengok dari keseluruhan ni, kita tahulah kenapa pada game pertama tu sebenar-benarnya kan Arsenal ni boleh kalah mengarut kan. Kau tengok kan pada game pertama tu boleh kalah disebabkan oleh, antaranya dipukul oleh, dalam game tu ada satu benda yang berlaku yang aku tengok dari segi statistik, iaitu banyak aerial ataupun heading yang berlaku dalam game tu. Dan kemenangan heading ni berlaku kepada pasukan Brentford memang banyak. Jadi kat situlah kita nampak lah kan siapa yang buat long ball ni kan. Kita nak tengok siapa pemain Brentford yang buat long ball ni. Sebenarnya Brentford main macam mana? Brentford sebenarnya bermain berkumpul di kawasan sendiri dan tidak pun mengharapkan positioning football. Dan ini adalah orang kata antara dia punya curse lah. Kalau kita nak main positioning lah, ataupun nak kawal keseluruhan tim tu, nak main dengan tinggi possession kan. Yang dimainkan oleh tim Arsenal ni adalah possession football. Tetapi pasukan Brentford ni tak melayan langsung dan dia menggunakan curse football kepada Arsenal dengan menggunakan tactical long ball. Jadi passing long ball yang telah diberikan pada hari tu dilakukan oleh goalkeeper. Tactical ni boleh katakan tactical yang membunuh betul lah kan. Memang kita tak terjangka kan. So betul-betul lah Brentford ni antara top team yang akan pergi jauh lah kita tengok kan. Dan dia memulakan langkah dengan baik kan. So kat situ dia dah tahu dah punca kekalahan Arsenal adalah dari segi long ball. Tetapi pada game Arsenal dengan Chelsea nanti, janganlah kita ingat sama akan berlaku kan. Tak, sebenarnya dah dinilai dan dianalisis kemungkinan besar pada game tu kalau mengikut statistik, walaupun banyak 22 gol, tapi sayanglah Arsenal, come on lah kan, takkan satu pun tak boleh gol, tak dapat dikonvertkan lah kepada gol. Jadi itu adalah hari pertama perlawanan. Aku
bukan dekat Arsenal. Relax lah kan. Arsenal kata belum lagi pukulan aku yang aku bagi sepenuhnya kan. Jadi 22 shot per game tu agak bahaya tau kan. Agak bahaya tau. Tim tu adalah tim yang boleh dikatakan hebat lah pada aku lah. Dari orang dia nilai statistik, sebenarnya tim tu tak ada luck pada hari tu. Kalau katakan ada pemain-pemain harapan dia masuk, sebab Chelsea walaupun banyak pemain pergi international tak fit lagi, tapi tak ramai. Kante dengan Lukaku je yang tak ada kan. Aku tengok semua yang lain tu memang player yang first team dulu. Jadi dekat Arsenal banyak lagi player yang tak masuk. Jadi kemungkinan game kedua ni akan masuklah beberapa player yang dia rasa tak fit tu. Jadi ada kemungkinan lebih kompetitif lah game tu nanti. Silap-silap pada game tu nanti, skor yang patut yang kita nampak daripada statistik adalah 1-0 yang akan di man of the match pada hari tu kita jangkakan adalah Tierney kan. Tierney tu akan jadikan kita nampak dia memang boleh jadi man of the match lah pada hari tu kan. Kita nampak dia boleh main dengan hebatnya lah. Tapi kalau silap gaya Chelsea, kalau katakan dah kena 1-0 tiba-tiba masukkan Lukaku, memang berluka-luka lagi lah kena. Sebab masa dia masuk tu dia ingat nak jadi hero, tapi teammate dia fikir dia adalah budak baru dalam tim aku kan, jangan nak tunjuk lagak. So ingat orang nak passing kau ke? Masa tu belum tentu lagi lah. Silap-silap kena 2-0. Hati-hati. Kalau betul lah Lukaku ni dipercayai oleh tim sendiri, okey lah kan. Tapi aku rasa kurang lah. Kalau orang baru masuk mesti nak ada kan sikit lah, orang kata apa, macam kena ada chemistry dulu kan. Ni belum lagi tiba-tiba kau nak terus masuk, memang susah lah. Jarang-jarang berlaku lah dalam aku sepanjang aku hidup ni tengok bola. Memang jarang aku dah nampak benda ni berlaku kan. So Chelsea memang kena berhati-hati lah. Okey, pasukan yang akan kita lihat nanti akan ada penambahan baru daripada tim first team dia lah. So kalau kita tengok kat sini, kalau dekat Chelsea kita hanya boleh tambah 2 orang je yang akan ada defense orang lagi, lepas tu 3 orang lah oleh player yang belum masuk lagi first team. Tapi dekat dalam Arsenal ada banyak juga yang aku nak mention kat sini yang hebat je lah. Lacazette, Aubameyang dan juga ini antara tim yang akan bermain dekat hujung nanti lah. Kita tengok nanti perlawanan ni. Yang pasti aku nak bagi tahu kat sini, perlawanan ni aku jangkakan very kompetitif dan aku rasakan korang akan terkejut dengan expectation korang yang katakan Chelsea akan menang game ni. Yang mana fan-fan Chelsea yang sombong kan, angkat hidung ke langit. Ingat, kalau korang kalah game ni, korang akan terasa sesuatu benda, iaitu yang dirasai oleh Arsenal sekarang ni. Jadi bola itu bulat, jangan ingat korang boleh menang lah kan pada game macam ni. So berhati-hatilah dengan Arsenal ni. Arsenal ni tengah gerak macam tu kan. Jadi dia bermain hari tu dengan tim yang dia tak kenali. Ini tim yang dia memang dah kenal dan dia main home derby pula tu. Dan dia akan main dengan semangat, bukan sahaja skill yang ada pada dia orang, tetapi semangat tu yang akan menunjukkan siapa yang akan menang pada hari tu. Jadi tunggulah pada hari perlawanan, saksikanlah siapa yang menang. Kalau ada yang nak komen dekat bawah ni yang boleh teka gol dengan betul dan boleh tulis nama penjaring dia sekali, aku ingat aku nak bagi hadiah kat dia lah. Kasut Nike ke, kasut Adidas. Kau bagi je saiz, aku bagi hadiah kasut-kasut. Anytime bro. Kalau betul lah kan, mention je dalam komen. Korang komen kalau betul aku bagi. Tak payah 2000 komen baru nak bagi. Tak ada, aku gentle. Aku bagi post pun free, tak payah bayar. Teka je lah. So jangan lupa subscribe lah channel aku ni untuk tanda support lah kan. So aku harapkan korang boleh bagikan aku sedikit subscriber untuk bantu aku pergi lebih jauh. Sebab bukan mudah untuk buat perkara ni, memerlukan masa, memerlukan kajian-kajian. Aku peminat bola tapi aku bukanlah perfect tahu semua knowledge. Aku lebih kepada statistik, tapi aku akan cuba yang terbaik untuk bagi info maklumat yang terkini, yang tepat. Kalau salah dan silap daripada aku mohon maaf. Tapi jumpa lagi di next video. Korang tegur-tegur kat komen, tak ada masalah. Aku terima seadanya. Apa yang korang tegur tu aku akan betulkan dan tingkatkan lagi video aku. Jangan ingat aku akan putus asa, tapi sebenarnya setiap hari bangun putus asa. Tak lagat aku nak buat konten ni penat, tapi aku akan usahakan juga untuk korang-korang semua, InsyaAllah. Tolong support aku. Janganlah bagi aku bangun tidur rasa macam malas lah nak buat konten ni, malas lah nak buat konten ni. Tak ada semangat tau, sebab orang tak tengok. Orang tak tengok. Memanglah kau baru buat 2 video dah nak suruh orang tengok. Okay guys, jumpa lagi di next video. Thank you. Assalamualaikum.